Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina habibina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Yang berbahagia Puan Pengurusi Majlis, Cikgu Nuri, Kak Yah dan anak buahnya, ahli jurukuasa Dewan Muslimat PAS Puan Krian, dan muslimat yang dikasihi sekalian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Sadaqallahul Azim, ayat ke-12 surah Yunus, yang bermaksud, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan mereka berbaring, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk meminta pertolongan, menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kejahatan, berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, terang. Tetapi mereka sama sekali tidak ingin beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka, sebagai pemerintah di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu mentadbir dan memerintah. Sadaqallahul Azim. Baru ni ada persidangan Agung UMNO. Jadi hamba masuk tajuk selalulah. Moga hok mari ni hok kemah belakang tu. Cuma tinggal lagi nak beri buah-buah, nak lipat balik. Dalam persidangan Agung UMNO, masa perasmian Presiden UMNO dan masa penggulungan Presiden UMNO. Ambil dulu masa penggulungan oleh Presiden UMNO. Nombor satu, dia kata UMNO akan pindah perlembagaan UMNO. Nak memasukkan satu fasal dalam perlembagaan UMNO, fasal iaitu pegangan UMNO adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk tajuk sebenarnya. Jadi maknanya selama ni UMNO ni mazhab dia Ahlul Sunnah. Dah. Kalau dia Ahlus Sunnah dah, apa yang nak masuk pula Ahlus Sunnah ni? Makna selama ni kita lawan UMNO ni, ya Allah ngerti pasal dia Ahlul Sunnah. Baru nak jadi Ahlus Sunnah. Jadi sungguh kedek, wallahu alam. PAS sendiri lagu mana? PAS kita duduk pegang ni. PAS pasal 7 perlembagaan PAS. Ya ritu-ritu lagi, mula-mula beranak lagi. Bukan beranak lama murtad baru nak jadi Islam dak. Beranak-beranak tu mukmin selalu dah. Pasal 7 perlembagaan PAS, pegangan tertinggi PAS apa dia? Pegangan tertinggi PAS apa dia dalam perlembagaan PAS? Al-Quran, Sunnah, Ijma'
dan qiyas. Ya. Ahlus sunnah sendiri, apa dia pegangan dia? Doa ya ahlus sunnah tak si jadi Syiah, ahlus sunnah tak si jadi Syiah. Apa dia ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah pegangan dia Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Maknanya pah ni yang itu lagi ahlus sunnah wal jamaah. Lepas tu kita tak pegang. Tak timbul dah masa ahlus sunnah wal jamaah ni, beranak-beranak kita ni pegangan kita Quran dan sunnah. Baik, sunnah, dia kata sunnah ni secara mana? Kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bila Nabi wafat nak royak. Hak amno dia kata sunnah dia ni, masya-Allah. Tak usah ke Nabi bangun semula. Puak-puak kita pun boleh bahang tokak nama. Kalau sunnah lagu tu. Amur dekat teman. Dekat fama, teman. Tiap-tiap hari jemaah berdegung. Sunnah kau optok apa lagi? Tu baru mengetah teman. Kalau boleh mengetah Kelantan, habis licin. Kita ambil Abu Bakar bila Nabi wafat. Dia jumpa dengan anak dia sendiri, Aisyah, puteri dia. Aisyah ni anak dia. Tapi dia kerana Aisyah ni duduk stepek sama dengan Rasulullah, Abu Bakar fikir tentulah Aisyah tahu tentang sunnah Nabi lebih daripada orang lain. Abu Bakar ni dia nak buat semua sunnah Nabi. Jadi dia takut ada lagi ninggal sunnah Rasulullah SAW. Hak wajib sama telah lah, sunnah. Abu Bakar pergi jumpa Aisyah. Dia kata ada ke tak lagi benda hak Nabi buat, ayah tak buat lagi. Dia kata ada sekarang lagi ayah. Iaitu Rasulullah, dia hari-hari bawa makan dia, pergi jumpa dengan satu orang Yahudi miskin. Yahudi ni kafir, duduk hina Rasulullah tiap-tiap hari walaupun dia buta. Jangan main orang buta pun. Ada heret ke UMNO kak? Oh, cakap gaya. Jangan. Kita ingat buta insaf. Ada setengah insaf, setengah tak insaf. Dia Yahudi, buta. Belai buta dia, duk bahal lagi Rasulullah. Duk kata lagi Rasulullah. Rasulullah pula tiap-tiap hari bawa makan lagi ke dia. Jamu dia. Hak ni hamba seorang pun tak apa nak boleh buat. Kadang-kadang mari juga berasa gerai. Hak orang duk kata-kata huduh tu gasa kadang-kadang. Tapi duk mikir balik Rasulullah pun tak balas. Jadi semula. Baik. Rasulullah bawa pergi makan ni, Abu Bakar pun ambil makan ni bawa pergi. Suaklah kat orang buta ni. Suak orang buta makan. Ngak sekali, marah semula. Dia kata mung ni tidak mung skala ni, dia kata ni. Tidak mung skala ni pasal kalau mung skala makan ni masuk dalam mulut dia tu lembut. Ni kasar ni mung ni orang lain ni. Lagu mana Abu Bakar kata orang dulu buat lagu mana? Orang dulu dia mamuh sendiri dulu makan ni, buh dalam mulut aku dengan mulut dia bubuh dalam makan ni aku. Baik, ni sunnah tiuplah Abu Bakar. Yahudi tu pun Abu Bakar kata mati dah orang tu. Yahudi pun teriak, masuk Islam. Masuk Islam lah Yahudi tu. Ini sunnah. Maknanya bila kita menghidupkan sunnah, insya-Allah dakwah kita akan berkembang. Orang tak masuk Islam lagi akan masuk Islam. Pak kita nak baik dengan UMNO lagu mana? Dia mematikan sunnah. Bukan dia tak hidup sunnah, dia mampu sunnah. Jadi pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sejak 1951 lagi. Jadi hak ni adik kakak masuk dalam kampung. Jangan duk fikir, duk pergi sorang aja. Kemah molek agus sorang. Itu sudah daripada sunnah. Sunnah ni dakwah tu sunnah. Menyapa ajaran tu sunnah. Ada satu sahabat melupa. Dia daripada Yaman. Melupa nama dia. Kalau siapa-siapa boleh ingat sini. Dia mari jumpa Rasulullah.
Dia pun masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia belajar setengah jam dengan Rasulullah. Gapo asas agama. Lepas tu gapo saya kena buat? Dia tanya selalu, gapo saya kena buat? Ni payah. Hak sunnah, ni sunnah. Sahabat tanya, gapo hangpa kena buat ya Rasulullah? Ni baru betul. Jangan hak orang suruh buat pun kita tak buat lagi. Gapo saya kena buat? Rasulullah kata, mu balik ke Yaman, mu ajak kaummu masuk Islam. Dia baru mengaji dengan Rasulullah setengah jam. Tak ada duk pondok, tak ada duk apa. Tak ada meniatul musalli, tak ada berapa. Pakar balik selalu ke Yaman. Ajak orang masuk Islam, ajak masuk Islam, ajak masuk Islam. Lepas perang Khaybar. Lepas perang Khaybar, Rasulullah halah balik. Tengok-tengok, gelap. Sepono hujan. Berasak, gelap-gelemak alik sana. Jauh pada pasir. Pada pasir ni dia rata balik. Rasulullah tahu dah, tapi dia tanya sahabat, gapo dia benar gelap-gelemak? Orang pun pergi siasat. Siasat-siasat, sahabat daripada Yaman tadi bawa mari hok masuk Islam nak bai'ah dengan Rasulullah 12,000 orang. 12,000 orang. Maknanya saya nak rayak ke dia ni, apa dia tak tahu sini ni pasti berapa muslimat lah kita kata, mujahid ada tidak gila berjual masuk kampung. Royak pada orang kampung, tajuk ni dulu dalam sebulan ni lama dah pergi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ni UMNO Ahlul Penuh, baru nak pindah perlembagaan jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis cerita. Syiah 1988 setiap usul agung Ustaz Alim Arsyad masa tu. InsyaAllah aku berkira kalau dia sipel lagi, Cikgu Cikgu Nuri minta. Itu waktu ubik balik surat tu 1988. Ustaz Alim Arsyad ni hantar surat pada semua PAS kawasan seluruh Malaysia. Orang PAS tidak diizinkan menyebarkan fahaman Syiah. Tak boleh sebar fahaman Syiah. Bukan sekat fahaman Syiah tak boleh. Oleh kerana kita ni mazhab Syafi'i dah, molek dah pokok kita ni duduk sini. Mazhab Wahabi pun tak boleh. Bukan kata Syiah saja. Wahabi tak boleh juga. Pasal apa nak menyebar faham mazhab lainnya? Muka kita ni molek dah sini. Kalau menyebar juga jadi penuh ranah lah pak kita. Pecah belah lah masyarakat kita. Duk balah benda-benda kecil lah. Terlepaslah UMNO. Hak ada dalam kampung hamba, Dong Salah, hamba tak tahulah. Hak hamba tahu. Setakat hamba tahu. Tak ada seorang habut Syiah. Kalau adik kakak tahu, tolong ayat. Syiah tak ada seorang habut. Balasah Syiah tak ada sebutir habut. Hak adanya, hak ada cawangan UMNO. Ilmaniyah orang panggil. Faham suku, politik suku. Agama suku, politik suku. Hak ni duk ada yak gitu-gitu. Hak ni duk kita ada penyok hak ni sudah lah apa penyok bagi tak ada. UMNO dia buat mari tayar Syiah ni supaya kita pakai hongga gitu nu. Meninggal dia duk rapok harta negara, GST, TNB, berapa semua bagai naik apa semua tak ada apa cara ke dia. Allah. Tak pahal-pahal lagi. Bagai modoh lah kita mohon. Kita kecik-cik dulu orang atu situ. Tak pergilah kita. Baik. Jadi Syiah ni kita tak berbangkit sama sekali. Baik. Syiah dia cinta sangat pada Sayyidina Ali, dia memburuk-burukkan sahabat. Ini salah. Salah dia tu tidak siapa terkeluar daripada Islam. Walaupun dia tidak terkeluar daripada Islam, tak perlu kita ikut dia kerana dia salah. Salah dalam pegangan dia menyalahkan sahabat-sahabat, memburukkan sahabat-sahabat. Siapakah setengah hak jahil-jahil benar, menghina para sahabat. Tak boleh. Kita pula kerana surat khabar suruh kita balas dengan Syiah ni, jangan siapa kita pula mengenepikan cinta kita pada Sayyidina Ali, pada Hasan, pada Husin, pada Ja'far Sadiq, pada anak cucu Sayyidina Hasan Husin ni. Tak boleh. Ini daripada kalangan Ahlul Bait, daripada sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah. Jadi biar
Biar seimbang. Jangan kerana takut kau UMNO duk kata kita Syiah ni, dengan Saidina Ali kita pelekeh, tak boleh. Jadi masalah Syiah ni hanya diada-adakan untuk memburuk-burukkan PAS bagi membolehkan UMNO terus mengetah Malaysia. Arahan kedua Presiden UMNO, dia kata orang UMNO kena pakat pergi balasah masjid belakang. Dia kata kita habis piti beratus juta buat masjid, yang kontrol kat orang PAS. Tahu pula. Maknanya PAS ni bagus. Presiden UMNO sendiri mengaku orang dia tak bagus, masjid tak pergi. Tapi ingat di Kelantan ni banyak lagi masjid tu email pun UMNO, jawatan kuasa pun UMNO, ramai lagi. Cuma negeri lain UMNO tak pergi masjid. Di Kelantan ni kadang-kadang sama naik PAS dengan UMNO masjid, tapi faham politik dia agama suku, politik suku. Duduk atas masjid sekalipun tak pakai hijab. Perwakilan UMNO basic sama-sama dia belakang. Dia kata sedaplah demo suruh kita mari masjid. Demo sendiri dengan moh-moh kenmo tu pergilah retek Masjid Putrajaya tu. Kalau Presiden UMNO buat contoh pergi ke Masjid Putrajaya, insya-Allah. Jadi modal kita sekali lagi. Kerana pimpinan kita Tok Guru Aziz sebelah masjid rumah dia, Tok Guru Jahadi sebelah masjid rumah dia, Tok Guru Tu sebelah masjid rumah dia, Tok Guru Ni sebelah masjid rumah dia. Jadi kita alhamdulillah tak payah arah orang kita sebagaimana UMNO. Jadi lebih pula kita sos itu. Dua dah lebih kita. Nombor 3, tajuk kenaikan harga bagai-bagai. Mula-mula elektrik. Elektrik ni tak ada negara naik 15% straight selalu, tak ada. Pasal dia beri kesan besar. Hotel, kos hotel dia akan naik. Dia terpaksa naik harga hotel dia. Gudang, kos dia naik. Kilang, kos dia jadi naik. Habis tinggi, biasa orang naik 9%. Kalau 3 tahun, 9% tiap-tiap tahun. 3 tahun kemudian baru 15%. Jadi, hak ni kita kena bantah. Kita kena bantah. Pakatan Rakyat mesyuarat kemarin di Kuala Lumpur, hamba tak pergi mesyuarat Pakatan Rakyat kemarin. Tapi lebih kurangnya adalah kita akan menggerakkan bantahan rakyat terhadap kenaikan harga bagai di seluruh negara. Kalau lok kat UMNO, jelepetlah rakyat. Naik 15% ni, kenaikan elektrik, adik kakak kena beri faham pada orang kampung, ini kenaikan hak kerajaan umum. Bila GST dilaksanakan, automatik 15 ni capur lagi 9%. 21% harga elektrik naik. Bila harga elektrik naik, roti kena naik, air kena naik, semua benda kena naik. GST ni kita hanya boleh faham bila benda tu buat. Lala ni kalau kita royak kat orang kapur tak faham. Ambo sial pada diri ambo sendiri, pada orang kampung bila GST ni naik. Tapi selagi mana rakyat tak faham jahatnya menaati UMNO ni, kita ngepin pun jadi payah. Jadi GST ni biar dia rasa dulu. Rasa 2015, 2017 pilihan raya nak mari, baru orang kampung boleh faham GST. Tapi kita boleh royaklah harah-harah pada orang kampung, GST ni satu cara baru memeras rakyat jelata. Orang Cina selama ni antara benda dia kurang puas hati. Bukan tak puas hati 100%, kurang puas hati kerana 70% pembayar cukai dalam negara kita ni orang Cina. Sebab demo ni nego untung bayar cukai. Kita orang Melayu berjual tuak
jual tape, jual topak, jual kek asam manis, jual nyokote, tak payah bayar cukai pok kita. Lega pok kita. Tapi dengan GST, semua perkhidmatan dan barangan akan dicukaikan. Walaupun kata dia, makanan dikecualikan. Tapi nak kecuali lagi mana? Pasal makanan terlibat dengan elektrik. Makanan terlibat dengan kilang. Makanan terlibat dengan lori. Makanan terlibat dengan begitu. Makanan terlibat dengan begini. Terpaksa naik automatik. Jadi ayat yang membaca tadi cerita masalah lebih kurang masalah orang UMNO lah. Bila dia susah, dia meraung. UMNO tengah susah lah. Kerana dia tak ada 2/3 kursi dalam parlimen. Negeri-negeri penting dia hilang. Macam Selangor, macam Pulau Pinang, dia tak boleh dapat negeri. Undi dalam parlimen dia kecil pada kita. Baru ni undi Pakatan Rakyat seluruh negara, ramai orang mengundi kita lebih daripada orang mengundi Barisan Nasional. Tapi kursi lebih dia. Undi suara lebih kita. Kalau negara lain, Perdana Menteri rasa malu. Pasal undi demo sikit, undi kawan lebih, nak meretah juga dengan undi sikit, malu. Buat pilihan raya semula. Tapi tempat kita, tak ada malu, tak ada berapa, meretah, naik cukai, naik berapa sekadar. Bila orang ni susah, Tuhan kata dia akan berdoa. Dalam semua keadaan, minta dengan Tuhan. Bila tidur pun berdoa. Bila duduk pun berdoa. Bila ada bercacar pun berdoa. Bila jalan, Tuhan tak ada royak. Ni bisa Quran. Bapa tak doa bila berjalan? Maknanya tak cakap benar dah orang ni. Nak berjalan pun tak cakap dah. Dia boleh yun, boleh cakap, boleh cacar, boleh tidur ya boleh. Mana letih benar. Serupa dengan UMNO. Letih benar. Nak unggah tak boleh dah. Jadi adik kakak kena faham. Bila UMNO tak boleh nak unggah dah, kita pok kita ni insya-Allah kita kena kejap molek pok kita. Baik. Tapi bila Tuhan akak balik bala tu, oh janganlah. Janganlah. Kalau salah dia menang 2/3 balik. Oh, tak ingat Tuhan, tak ingat kau berapa. Jadi dia suruh masuk masjid tu pasal dia ingat Tuhan lah tu. Pasal susah dah tu. Tak boleh nak berjalan dah tu. Pakai rok dengan tidur ya. Comel ke Quran ni. Cuma kita kena rajin baca, kena rajin pelaga dia. Baik. Tuhan kata berapa banyak aku telah binasakan orang kajian-kajian sebelum ni. Ini kena faham. Maknanya bagi orang Melayu yang menganggap UMNO ni hidup selama-lama tak boleh. Pasal Tuhan royak belum pada ni berapa banyak kajian besar-besar aku berjatuh, aku guling dia, aku tukar dengan kajian baru, tu biasa. Bila gapa dia benar? Bila dia buat jahat, dia buat salah, dia buat maksiat, dia lawan Tuhan. Lawan siapa satu masa Tuhan degung dia. Tuhan buat mari kajian baru. Jadi kalau kita kata UMNO ni penjamin masa depan orang Melayu, syirik, khurafat. Pasal Tuhan sendiri tak ada jamin dalam Quran. Mana-mana kajian tu, dia penjamin satu-satu bangsa, tak ada. Tiba masa, bila dia jahat, dia tindas rakyat, dia tidak buat hukum Allah SWT, dia tidak taat pada Allah SWT, Tuhan binasakan dia. Dia rasuah. Tuhan buat mari kajian baru. Jadi macam mana kita kata, UMNO ni akan terus jadi penjamin. Dia nak jamin diri dia sendiri tak boleh. So nak jamin orang Melayu. Nak jamin orang Melayu apa? Macam di Kelantan. Sampai hari ni kita tak boleh duit royalty petroleum. 2 hari lepas hamba balik di airport, ada seorang budak muda. Duduk sekali dengan hamba tunggu kapal terbang, duduk ngiling daripada mula-mula jumpa, siapa naik kapal terbang, duduk ilim pala. Dia kata 12 bilion ni banyak. Baby kalau boleh pok kau kajian kita agak banyaklah senang rakyat kita. Duduk ilim pala kita. Tengah jam lebih duduk main limpah lah. Kita orang Melayu dia kata. Kelantan ni Melayu.
Kalau kita ni tak layak sekalipun kata dia, kalau bui pada orang kita Kelantan ni, boleh kat orang Melayu. Otong kita. Pahil limpala pun. Kita Melayu. Dia kata dia berjual Melayu. Royalty kita pas sudah tak bayar. Jadi royalty ni pok kita jangan duduk dia juga. Lepas pilihan raya nampak tengok senyap. Tak apalah, tak bayar apa. Alhamdulillah jugalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mitok tu kena mitok. Oh, kalau tak kocok pokok, mana tu luruh buah. Kita tengok Maryam, Siti Maryam. Dah lah dia terpaksa mengandung dengan tak ada tok lelaki. Malu dia. Tinggal kampung. Tinggal kampung, jalan seorang diri. Pasal tak dia duduk kampung, malu. Pah, bila jalan seorang diri, nak makan lagu mana? Nestum ke apa semua tak ada. Susah nak makan. Nak minum susah. Nak tidur pun susah. Tuhan suruh dia buat kerja lagi. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Mengkocok pokok kurma tu. Gak gay orang tino nak kocok pokok kurma setara mana nak goyah. Setara sohok kurma hok tumbuh sendiri daripada pasir. Kurma hok MPKB tanin ni kalau kita pergi kocok. Tak kocok. Kita nak jadi bandar Islam. Bila bandar Islam, pokok kurma kena banyak. Tanihlah pokok kurma dalam bandar kita. Betul juga fahaman tu. Amba nak betul sikitlah. Tapi tidak pokok kurma pun Islam juga. Tak apalah kita ambil simbol kurma tu molek, bukan kita tak molek. Tapi jangan tak ni pokok kurma saja, pokok lain tebih habis tak boleh. Kita kena cinta pada pokok. Amba nak kongsi ni dengan muslimat. Cinta pada pokok tu kena ada. Cinta pada alam tu kena ada. Satu kali pokok kriam besar meluk tumbai di sala, tengah benda sala. Tumbai. Amba berhenti cari kes buat balik pokok tu. Pasal nak boleh 70-80 tahun pokok tu lama dia hidup. Buat balik di rumah. Pasal hamba YDP pah ku bakri. Pokok krias pohon tumbai hamba tak ada nak jaga. Alhamdulillah hidup lagi pokok tu. Betul molek tegak semula. Jadi kadang-kadang PKB pokok lama tebal. Ni ahli PKB kalau ada. Pokok nalu atau pokok tu macam di Brazilian nut dekat dengan museum, depan museum. Mula nak mati dah kocek. Tengok-tengok pasal apa nalu. Hamba bertelefon PKB. Buan nalu atau pokok tu. Nyanyi ke dia. Alhamdulillah, bila ni pucuk besar molek. Orang putih tanah berapa ratus tahun. Lalu salah mati. Baik. Dulu di Yaman, siapa-siapa nak jadi mufti atau qadi, orang teh dulu. Lepas dia ngaji pondok, alim dah, kena nanai pokok. Kalau pokok tidur, buah, baru boleh jadi tok peti, tok qadi. Kalau pokok pun tak heran kamu, mu nak beritahu orang lagi mana? Tu dia. Ukuran. Ukuran. Baik. Tusakit wa huzi ilaiki bijizin nakhlah. Wahai Maria, mengkocok pokok tamar. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Akan luruh padamu buah-buah rutab. Ya. Jadi usaha tu kena ada. Usaha kita meet reality ni kena terus. Muslimah amba tengok kurang. Kurang bergerak. Hak ada dalam art ni, orang jatuh-jatuh belakang. Adalah orang puas jari-jari. Tapi senyap. Tak boleh. Kita kena terus buat tuntutan royalty kita. Pasal dengan duit pitih ni, banyak kita boleh bergerak. Jangan kata ekonomi ni tak penting langsung, tak boleh. Pasal zaman Rasulullah mengumpulkan kekuatan daripada sahabat. Itu cara Rasulullah pasal dia mula-mula start. Tapi masa Sayyidina Umar Al-Khattab, bila kerajaan Islam ni berkembang, Masya Allah, kekayaan negara Islam tu digunakan oleh Umar, buka lagi negara, buka lagi wilayah, buka lagi, sampai jadi besar. Baik. Royalty petroleum kita ni, hamba pergi ke Kurdistan. Hamba doa satu masa kita boleh bawa lah muslimat
kita pergi jalan Kurdistan. Bukan tahun depan, 2-3 tahun lagi pun kita doa. Lagu mana cara dia? Hamba rasa boleh buat. Kita sewa ke sekali ke betul apa. Pasal apa bumi Kurdistan ni penting? Kerana bumi Nabi Nuh alaihi salam. bumi Nabi Nuh alaihi salam. Nuh landing mana? Mula pakat tak tahu belaka. Wastawat alal judiyu. Pada Quran comel dah. Quran, masya-Allah, kau ayat dah kita dalam surah Hud. Wastawat alal judiyu. Kapan Nabi Nuh landing? Landing di mana? Atas gunung Judi. Bodoh tak boleh lah Ambos ni. Malahnya Ambos ni. Malah baru dalam setahun ni baru Ambos buka peta map, orang panggil Google Map, Atlas. Aku nak tahu judi ni di mana. Baru setahun. Mula ya Allah, malahnya aku. Wastawat alal judi, baca ke pakak sipek Quran gitu-gitu. Padahal dengan ayat sepatah tu kita kena ngaji ilmu alam. Kita kena ngaji sejarah. Kita kena ngaji orang panggil hydrologi. Kita kena ngaji cuaca. Buka peta, rupanya gunung Judi tu ada. Di atas muka bumi ni. Tak hilang lagi. Mana tepat? Di dalam wilayah Kurdistan, Iraq, Lalani. Dulu dalam kitab lama dia sebut Junub Turkiya. Di selatan Turki. Memang di selatan Turki. Tetapi peta sebenarnya dalam bumi Kurdistan. Dalam bumi Kurdistan tu ada gunung Judi. Kalau tak silap hamba, ketinggian dia 4,000 meter. 4,000 meter maknanya lebih kurang 15,000 kaki. Bila kapan Nabi Nuh nak landing atas gunung Judi 15,000 kaki, maknanya air bah tu kena sekurang-kurang 16,000 kaki. Baru dia boleh landing atas tu. Kalau air ni di bawah kaki bukit, nak landing atas tu macam mana? Maknanya Tuhan nak rakyat kita, maujung kal jibal. Ombak setinggi gunung tu, yolos ngoti. Maujung kal jibal, ombak setinggi gunung. Gunung Judi 4,000 kaki. Kapan nak landing atas tu? Maknanya bah ni 16,000 kaki lebih kurang. Baru kapal tu boleh landing atas tu. Maknanya bah 16,000 kaki ni tergelar habislah dunia ni. Menasabah lah tergelar habis dunia. Lalu binatang-binatang dibawa naik atas gunung ni. Atas kapal ni. Kapal Nabi Nuh ni 3 tikap. 3 tikap kapal Nabi Nuh. Kapal setikap untuk bagai untuk binatang sekali, bagai untuk orang sekali. Setengah riwayat kata kapal ni berlayar 2 tahun. 2 tahun nak jamu gajah saja berapa banyak batang pisang. Nak jamu kuda pula berapa banyak jerami kering. Nak jamu rimau pula berapa banyak sading, daging sading pula. Nak jamu kambing pula semua natai naik. Hatta kata ulama babi pun naik. Babi pun naik juga. Kalau tidak tak ada dah babi pak kita ni. Orang kafir kena terima kasih kepada Nabi Nuh. Babi naik. Apa yang babi naik ni? Kerana babi ada kerja dia di sisi Tuhan. Gapa dia kerja babi? Berhabis benda-benda sisa dalam hotel, benda-benda kotor yang makan ke babi habis. Tapi salah manusia pergi makan babi. Tu salah kita. Bukan salah babi. Salah kita pergi makan dia. Kerja dia Tuhan buat dah makan benda kotor. Kita pergi makan dia tu salah kita. Jadi Nabi Nuh suruh babi naik. Sepasang ni tina jatuh. Baru panggil sepasang. Naik belakang. Daripada itulah boleh buat benih. Maknanya gerakan Islam ni bila kita jadi kerajaan baik, belum jadi kerajaan baik, kita kena sayangkan natal. Natal dalam hutan kena fikir juga badak lagu mana, ada lagi ke tempat dia hidup. Seladar lagu mana, ada lagi ke bakar-bakar dia. Gajah lagu mana, hilang ke tempat dia berlindung. Pelanduk lagu mana, rosa lagu mana, kerja lagu mana. Tebal balik, tebal juga tapi teringat ke menatan ni. Jadi kita kena buat planning. Buat cara dia. Kelawar lagu mana, keluar lagu mana, tupar lagu mana. Satu masa muslimat boleh jadi kena tayar filem. Masa saya kecil dulu, yang saya kasih ke menatan ni, masa ngaji di SMSI dulu, dekat T2.
Cikgu tayar filem mengenai dengan menata-menata. Misalnya kelawar. Kelawar, kalau tak ada kelawar, keluar, dia tak lebak buah. Kelawar yang keluar lah malam-malam, duduk round, kawing bunga durian. Banyak kerjaan dia. Masa hamba kecil dulu, daun pisang, pucuk pisang tu pagi-pagi kita pekuk. Ada anak kelawar dalam tu. Lelah ni mana ada kelawar dah, Kak Yah? Tak ada tengok keluar, tak ada tengok. Dah petang mula keluar. Duk tasbih atas bumi kita, langit kita ni. Mana ada keluar dah? Pasal kita pergi sembuh racun habis. Mampu habis kalau menantai kita. Jadi, kita ni khalifah. Tu ayat yang ketiga yang baca tadi. Mung ni kerja ganti aku muka bumi. Jaga dunia. Yang jaga kebok-bok kita, habis kalau menantai mampu. Kena beki balik. Baik. Mana saat ni? Apa nama? Kerajaan ni diganti oleh Allah SWT. Jadi jangan takut. Kita nak ganti UMNO ni jangan takut. Royak pada kampung. Walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rasuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh Tuhan apa nama ni bersumpah, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Kerajaan dulu tu Tuhan binasa habis dah. Jadi nak tentu UMNO ni hidup bila tak tahu. Sebab apa dibinasakan? Bila mereka berbuat zalim. Bila mereka ni buat kejam, menindas rakyat, buat orang panggil maksiat kepada Allah SWT, macam rasuah dan lain-lain. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka berkuasa di muka bumi setelah mereka. Untuk kami lihat dan uji kamu, bagaimanakah kamu mentadbir. Lah ni dia kita pula. Ni hamba tak boleh bahas panjang lah hari ni. Itu kita kena buat seminar semula pula. Jadi hak ni berat juga kerja kita. Nak jatuh UMNO tu satu hal dah. Nak meretah dengan cara yang supaya Tuhan nak, itu satu perkara lain. Yang kita kena fikir, yang kita kena pakat bicara. Dan Tuhan uji kita. Tuhan bukan bui ni free-free macam tu. Dia uji kita. Jadi hamba berhenti situ. Kalau adik-adik kakak ada soalan satu dua, hamba rasa lebih baik, ya, supaya hak mana hamba tak jelas ataupun tak sentuh tadi boleh dibangkitkan semula. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Amba sebagai mewakili cawangan dalam pupuh dan dilantik kata orang tadi sebagai ketua cawangan dalam pupuh. Jadi amba nak tahu apa tugas dan yang sepatutnya amba tahu dan yang akan dilakukan untuk mengembeling parti kita lah. Sekian, terima kasih. Harap mendapat jawapan, Datuk. Okey. Tugas pertama balik ayat hamba ayat sana. Tak balas kau ayat selalu hamba ayat sana. Dua perkara sana. Tugas pertama. Nak tugas lagi? Nak lagi tugas. Bagus. Baik. Ini kita bicara, saya sambung lontar perbincangannya. Bukan kita kena buat lagi. Dia salah satu benda kita kenaikan kos hidup ni. Bila rakyat susah, kita pun susah. Tak okey jadi susah. Ya. Yang mari di rumah tu macam-macam biasa. Mari tu kebanyakan tidak dong salah belaka. Dong lain-lain. Apa tak tahu. Yang mari. Dong salah setakat bulan ni baru 2 orang. Kau jumpa dengan apa. Orang lain tu dong lain suka sakap. Menunjukkan orang kita susah. Kita nak tolong dia lebih, keuangan kita, negeri kita tak ada royalty lagi. Jadi boleh ke tak kita buat cara ni? Ni adik kakak bui pandang yang lepas pada ni. Kalau boleh royak kakak ayah kita boleh. Cara Rasulullah bila dia tolong orang susah ni, dia beri benda. Dia beri bahagian pengeluaran.
Kata satu orang mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba susah. Rasulullah tanya sahabat dia, ada ke orang yang boleh beri pinjam kapok dengan tali kat ni? Orang pun berilah kapok dengan tali. Dia pun Rasulullah kata mugilah tepi bukit tu, pergi ambil kayu api, mugi jual kena. Dia pun gila, betul dia ada gain lagi. Dia pun boleh hidup. Konsep ni kita nak guna. Jadi kalau kita kata kita ada anak pas kawasan sedia satu orang 10 ekor anak ayam misalnya, atau 10 ekor anak itik misalnya, nak beli kambing mahal. Mula kita ada kajian, kita boleh beli kambing. Tapi kau beli kambing, kau besar, kau cepat mudah sembelih. Kalau dia anak ayam, dia nak sembelih pada hati-hati. Asal kalau kecil nak sembelih anak ayam, biar dululah. Jadi dia pegang 10 ekor anak ayam ni. Kita beri hok susah-susah dalam kampung tu, kita beri belakang 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor. Lepas tu kita royak, pak cik peganglah anak ayam ni. Pak cik tak payah bayar apa-apa. Cuma bila besar pak cik sembelih, pak cik makan. Saja-saja nak tolong pak cik, nak suruh ekonomi pak cik naik sikit. Kalau pak cik tak saya pegang anak ayam, pak cik ambil itik, tak saya itik, serati. Tapi kalau esok 10 ekor anak ayam pak cik besar belakang, pak cik nak semula anak ayam pula. Pak cik buat mari hok 2 ekor hok besar tadi, ambil pula 10 ekor lagi anak ayam. Jadi bendanya kecil. Tapi yang mana raya, kalau kita tak tolong orang kampung kita dalam ekonomi, keadaan ekonomi lala ni, hok susah ni sangat susah. Hok senang tak apalah. Hok susah sangat susah. Jadi biarlah kita ada satu program ekonomi. Pasal hamba tu lupa Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh ni kita kena ambil perspektif baru. Perspektif nombor 1, gerakan Islam ni dia tidak kejek saja, tidak berjual saja, dia ada penyelesaian dia. Dia buat kapal. Nombor 2, Nabi Nuh ni canggih. Canggih. Maknanya Islam ni kena canggih. Daripada kapal yang pertama Nabi Nuh buat itulah sapal lala ni, macam-macam jenis kapal orang reka. Maknanya yang pertama buat kapal siapa? Nuh alaihi salam. Jadi Islam ni kena canggih juga. Canggih ni tidak mesti naik ke bulan, canggih macam kita bagian ayat tadi pun, canggihlah cara-cara kapung dia. Maknanya ada penyelesaian. Maknanya kita ni, gerakan kita ni ada penyelesaian. Jadi orang kapung boleh kecek dengan kita, boleh tahu perkembangan dalam kita ambil berat hal dia. Kita nak turun cuka, kita tak boleh. Kita hanya boleh beri anak ayat, anak itik, anak gapo. Jadi amba nak buka sikit pemikiran ekonomi orang kita. Barat Belanda mari, dia mari hanya dengan perahu kecil, dengan bedil, dengan otok. 3 perkara. Dia mari di Indonesia. Mung nenek kopi, tak tanya ke tembok. Mung nenek cekeh, tak tanya ke tembok. Mung nenek ubi kayu, mung nenek gotu, mung nenek gani, boh dalam kapal aku. Buat balik kapal dia. Kaya raya dia. Baik. Jadi kita lala ni, kita ada dah tanah kosong. Minta maaf. Tanah kosong banyak. Naik lalai, naik gok. Gok tu masya-Allah, macam-macam jenis gok. Kalau pandai memang kita boleh ramu buat obat. Macam pergi di Sarawak. Amba terkejut. Obat rupuk tepi jalan tu, ni obat sakit gigi, ni obat sakit perut, ni obat mandi pas beranak, ni obat beratu, ni obat berani. Jadi baik, kita tak pandai. Apa yang dibuat oleh Belanda ialah menggunakan buruh tenaga manusia murah. Itu kunci dia. Kita tak reti nak buat kerana kita lorak belakang. Kita boleh bawa mari buruh daripada Indonesia. Tapi adik kakak kena tahu kampung mana ada tanah luas mana. Kita boleh merah. Jadi hak dia buat adalah tepat rupuk tadi, kita tanam dengan rupuk yang berkhasiat. Rupuk juga. Tak perlu jaga belah mana muka rupuk. Daripada rupuk biasa, rupuk yang menata makan jadi zat. Jadi kita boleh merah. Kita boleh kembangkan industri penternakan. Betul hamba pula jadi pengerusi lajnah ekonomi dan pengembangan usahawan. Jadi hamba kena mikirlah lagu mana program ekonomi alipah ni. Jadi tanah-tanah orang kampung tadi, hak duduk saja kumpulkan jadi satu koperasi kau. Kita buat secara kecil-kecilan dulu. Tapi daripada sini berkembang biak.
Pokok dia dalam teori ekonomi Islam ni, tidak ada pembaziran. Dan semua bagai itu berga. Bagai hak Tuhan beri itu berga, kita kena olah saja. Masa Sayyidina Yusuf, kalau Kak Yah boleh buat semula, ambo boleh bentang ekonomi Yusuf AS. Dalam ekonomi Yusuf AS, bila abang dia nak mari tukar gandum tu, nak ambil gandum daripada Yusuf, bukan free. Ambo lupa ayat dia. Demo kena awak mari bagai. Gapo-gapo bagai pun tak apa. Asal awak mari bagai. Jadi abang Nabi Yusuf kata, ada bagainya. Tapi bagai kopeh-kopeh, bagai tak ada rega, bagai kawai kutip, piruk, tak apa. Asal bagai. Jadi, bila hamba buat kajian, rupanya zaman Nabi Yusuf ni, dalam teori ekonomi baru, dia panggil tambah nilai. Value added. Bagai yang tak ada rega, bila musim kemarau, nane tak boleh menane, Nabi Yusuf minta orang kampung hok nduk nane dulu, lah ni tak ada kerja, proses bagai tu jadi bagai baru. Bagai hok tak pakai kerja tadi ditambah nilai, kobek-kobek jadi kraft tangan lah, jadi gapo, jadi macam-macam produk baru pula. Jadi benda ni kita kena kembangkan pada ahli kita. Jadi satu program ekonomi kita kena rancang. Jadi hari ni saya hanya campakkan. Kalau muslimah ada pandangan, royak balik. Kalau ada masa tulis ke, bagi ke Kak Yah ke, WhatsApp mau tak baca WhatsApp, banyak dah WhatsApp, ribu-ribu WhatsApp letih, tak ada nak baca. Kata email boleh. WhatsApp ni kadang-kadang Allah tindih anak ayah pun masuk WhatsApp juga. Jadi rugi masa kita orang Islam. Kita kena, orang Islam ni kena masa dia kena fokus. Dia tak boleh gurau sikit-sikit tu boleh, tapi benda-benda kecil tu rugi masa kita. Kita orang Islam ni kerja banyak. Banyak benda kita kena buat. Masa kita tak ada. Jadi kita benda-benda ke fokus. Gurau sikit-sikit boleh. Jangan segala benda masuk dalam WhatsApp tu, Kak. Allah, laping tak kering lagi pun masuk WhatsApp. Jadi letih lah nak baca kita. Cikgu Nuri pun ada kumpulan WhatsApp dia. Enggak kumpulan WhatsApp ada puluh-puluh. Nak baca habis beratus-ratus. Pagi masuk kena. Allah, tengok masa kata enggak nak WhatsApp pun. Pukul 2 pagi nak WhatsApp apa. Ambil WhatsApp ni kira sehari, kecuali hak penting. Bila kita tahu WhatsApp masuk malam tu, kita tahu penting. Jangan WhatsApp kain basuh lagi pun masuk malam pukul 2 pagi. Orang tengah tidur. Jadi hak ni teguran bola supaya kita boleh hak sah-sah baru ni. Cikgu Nuri kena sapa dalam WhatsApp dia tu. Jadi make it effective, orang putih panggil. Jadikan dia berkesan dan jadikan dia sebagai satu senjata untuk perjuangan. Jangan saja rugi masa kita. Ada soalan lain? Last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muslimat minta penjelasan daripada YB tentang isu Mak Sabu dan Syiah. Nak minta penjelasan. Terima kasih. Mak Sabu ni kalau kita buat ceramah, kalau ada mana cawangan buat ceramah, panggil dia. Adakah Mak Sabu ni Syiah? Tu tajuk tu. Mak Sabu ni dia bawa satu bata jokong besar. Ada dalam gambar. Dalam internet, bata jokong besar. Bata jokong besar. Bata jokong hok kedai bata lah. Dia kata ni lah batu hok aku buat sujud. Tapi kalau ada UMNO lalu kat orang tu, bahaya ke dia dengan batu tu, Kak. Jadi Mak Sabu Syiah ni adalah propaganda UMNO. Dalam mesyuarat PAS pusat, Kak Lah tanya. Amba tak tanya pasal amba kena ada Mak Sabu ni. Kak Lah tanya dia, Tuan Haji Mak Syiah ke tidak? Ada 10 tuduhan dalam tu. Hantar pelajar pergi ke Iran. Mak Sabu kata, saya tak pernah hantar walaupun seorang. Hok hantar orang pergi ke Iran ni, saya kenal orang dia. Ustaz Abdul Rahman Hassan daripada Melaka. Dulu dia pemuda PAS, lepas tu masuk UMNO. Lama dah, tahun 80-an. Lelah ni ahli UMNO lagi lelah ni. Berapa yang tak igak Ustaz Rahman ni? Kalau Mak Sabu hantar budak di Iran ngaji, nama apa? Mesti ada nama. Takkan hantar 10 tahun, 20 tahun tak balik-balik lagi. Kalau balik boleh cari di rumah dia. Baik. Nombor 2 dia kata Mak Sabu dilihat oleh Ustaz Tok Guru Haji Abdul Rahim. Ulama PAS Kedah semaya atas batu. Tok Guru Haji Rahim, orang kita kontak di Kedah.
Dia kata, wallahi aku tak pernah tengok Mak Sabu semayang atas tanah seperti mana sebut tu. Dah aku tak pernah beritahu mana-mana pihak. Dah aku tak pernah dihubungi oleh Jakim ke Jadim, Yadim, Yakim, Yadum. Tak ada. Nak ayat UMNO ni. Ngocah tak ngocah dia. Lepas tu kepada dia lagi, 8 dalam tu. Hamba tak baca-baca. Tapi orang kata 10. Hamba sendiri pernah satu masa dituduh jadi Syiah dalam internet. Orang kita sendiri, orang kita kadang-kadang pergi wicopong ke UMNO. Pasal apa? Nombor satu, pasal hamba ada perpustakaan nama Nur Zahra di Lorong American. Adik kakak pergi ada perpustakaan Nur Zahra. Orang kata ada seorang pensyarah Mahat Tafiz Sains Tanah Merah. Dia mari atas nama alumni UKM. Dia kata ada ibu bapa mari royak ke dia, satu daripada bukti Datuk ni Syiah adalah kerana perpustakaan Datuk tu Nur Zahra. Nur Zahra ni adalah gelaran timbang-timbangan kepada Fatimah Az-Zahra. Jadi Datuk juga adalah peminat Fatimah Zahra, orang Syiah. Lepas tu dia kata tingkat atas sekali ada satu bilik Datuk Koci situ. Dalam tu buk Syiah belaka. Jadi hamba tanya dia, ustaz pergi dekat ke perpustakaan tu? Dia kata tak pergi lagi. Kata ustaz pergi lah. Ustaz pergi, ustaz naik tingkat atas tu. Ustaz naik tingkat atas tu ada apa? Tapi ustaz guna logik ustaz. Kalau anak nak menjabat Syiah, apa yang perpustakaan atas tu anak Koci? Logik. Guna otak sikit. Kalau kita nak menjabat Syiah, Koci apanya? Kita kena buka lah tempat tu suruh pakai baca. Tingkat atas sekali tu adalah dewan. Kalau muslimat nak buat program sewa dewan ni yang termurah dalam Kelantan. Jadi ramai orang boleh sewa dewan tu tingkat atas sekali. Baik, Nur Zahra ni pasal apa? Tanah yang diwakaf jadi perpustakaan tu asalnya kepunyaan satu pasangan suami isteri nama Haji Muhammad Nur hak jatah, Zahra hak tina. Zahra ni adalah cucu kepada Tok Peti Haji Muhammad apa nama ni? Haji Tok Peti Haji melupa. Haji ke apa ni dia nikah orang salah seorang. Rastam ni, Rastam pun anak dia, anak saudara. Mak Mahen. Tok Peti Haji Mak Mahen. Jadi tu tanah dia. Boleh saka ke anak dia puan. Nikah dengan Datuk Haji Ramli. Datuk Haji Ramli cari hamba. Masa tu hamba ahli parlimen nak buat perpustakaan tu kerana dia kata hamba, dia kata hamba rajin baca. Hamba tu bukan rajin belah mana. Rajin bawa buk je lah. Jadi dia kata hamba rajin baca. Dia suruh hamba buat. Buatlah. Bila sudah siap, dia kata nak buat nama gapo perpustakaan hamba ni. Dia kata ikut puan lah. Masa tu dia belum datin lagi. Meninggal dah. Allah yarhamah. Allah ampunkan dia. Beri dia pahala. Dia kata nak buat nama ayah hamba dengan mak hamba. Boleh ke? Boleh. Nama ayah hamba Nur. Nama mak hamba Zahra. Nur Zahra. Tak ada masalah. Jadi siapa fitnah hamba ni, dia kena bertobat. Tak bertobat. Tak apa dia tak bertobat pun, pergi pahala hamba tu dapat dah. Tapi hanya ke dia lah. Nombor satu. Nombor dua, kerana buat expo Iran. Expo perdagangan Iran. Menunjukkan awak ni Syiah. Expo perdagangan Iran ni diluluhkan oleh ESCO. Bukan mau buat sorang-sorang. Masuk ketah dalam ESCO, luluh. Tok Guru pun ada, Datuk Mak Yaakob ada, Datuk Ni Amar ada, semua orang ada. Luluh lah. Bagi menapis mana-mana unsur syiar Iran, kita lantik kias. Kias je periksa. Sebelum kita buka expo ni, kias kena periksa belaka dulu. Tak ada unsur syiah, baru boleh. Bukan apa periksa. Kias. Kalau kias tak periksa, masalah dia lah. Baik. Kenapa perdagangan? Kita buat Cheng Ho, Cina Komunis mari. Kita buat Cheng Ho, Cina Komunis mari dulu. Keluar dalam sat khabar Cina. Keluar dalam majalah Cina. Paling tidak orang baca sat khabar tu, 300 juta orang Cina baca. Dia tahu Tok Guru Ni Aziz. Ulama merata Kelantan ni, 300 Cina. 300 juta orang Cina. Satu masa mau pergi ke Chengdu, Cina. Satu profesor Cina tua. Dia komunis, etis. Dia kata aku tak baca mengenai Islam.
Aku tak tahu mula Islam ni meretah. Boleh meretah, sepuluh meretah di Kelantan. Baik, kita buat dengan Cina Komunis boleh. Cheng Ho. Kita nak buat dengan Iran Syiah, tak boleh. Kita hanya nak buat pameran perdagangan, kita bukan nak ambil faham komunis mari. Nak ambil faham Syiah mari. Perdagangan ni mustahak. Kalau kita tak boleh nak berdagang dengan Iran, dengan siapa kita boleh berdagang? Dengan ahli sunnah betul Brunei. Indonesia ni orang panggil Islam abangan. Saudi Arabia, Pakistan, Bangladesh, dia gantung dah ulama dia, mati dah. Lepas tu Yemen. Yemen sebelah komunis, sebelah tak komunis. Libya Gaddafi baru mati. Saddam Hussein, Iraq, boleh berdagang sikit. Lepas tu tak boleh nego dah kita. Pas nak beli motosikal, nak beli dengan siapa? Beli dengan Jepun, Yamaha agama apa? Yamaha tu agama apa? Agama Shinto. Nak menego dengan Amerika Kristian. Nak menego dengan siapa kita? Kalau tak boleh nak menego pun tak boleh. Kita kena menego dengan sama-sama Sunni belaka. Tak menego lah kita. Zaman Rasulullah menego dengan Yahudi. Rasulullah menego dengan musyrikin. Rasulullah menego dengan batu. Jadi, expo perdagangan tidak sama dengan expo penyebaran Syiah. Baik, nombor 3 dia kata hamba Syiah. Kemudian dia benda tak ingat sekarang lagi. Lepas tu adik kakak semayang dengan hamba. Gaji tengok hamba semayang straight. Ni satu hal, ni kita kena panggil ulama lah pula. Semayang straight tak straight ni, Muslim mazhab kita pun ada. Kalau kita pergi Mekah, tidak Syiah pun ada semayang. Tangan duduk lagi ni. Kau tak baca kunut, ramai. Lepas tu jenis sujud semeta. Apa nama ni, tidak semeta. Kalau kita nak selisih atas tu, banyak masalah lah kita. Tapi adik kakak tengok hamba sendiri, dia kecil sampai besar, tak rajin lagi lah. Semaya lain daripada cara orang kita ngaji dan kecil mula. Jadi nak royaknya, jahatnya puak-puak ni. Jadi kalau kita duduk buang masa ni, rugi masa kita. InsyaAllah kita akan buat beberapa agenda besar. Kita akan berikan arahan kepada ahli-ahli. Jadi kita fokus perjuangan kita ni pada agenda-agenda besar. Orang kemucuk tepi jalan ni, dengan sendiri dia akan, orang panggil kemucuk lah. Ya. Tok Guru ni Aziz Oyat dah. Kalau kita duduk buang masa cabut kemucuk, tak bergalau apa lah kita. Tak makan nasi lah anak buah kita. Pasal nak sapa padai kemucuk, nak balik rumah kemucuk pula. Nak pergi ambil kambing kemucuk pula, nak balik daripada ambil kambing kemucuk pula. Oh, baik tak sah. Baik. Hamba ucap terima kasih pada muslimat beri peluang pada hamba pada pagi ini. InsyaAllah kita laksanakan. Kalau tiap-tiap 2 bulan sekali pun tak apa, majlis-majlis macam ni. Dan kalau ayat masa panjang sikit, hamba boleh siap kertas sikit, buat macam style kuliah sikit. Hari ni lola-lola, masa pun tak ada. Misalnya termasuk tajuk Islam rahmat untuk semua. Rahmat untuk semua yang jadi ucapan dasar kita. Ini comel kalau kita boleh kupas secara ilmiah, orang kampung boleh faham, sangat cantik. Rahmat untuk semua. Mungkin kita boleh buat satu kertas, bukan munakasyah ya, munakasyah sesuku, memahami erti rahmat itu sendiri. Gapo makna rahmat? Dalam Quran lagu mana Tuhan guna perkataan rahmat? Apa asal perkataan rahmat? Apa rahmat yang dibawa oleh Quran dan Islam untuk manusia? Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.